Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kepahaman orang yang tak jelas kesamaran, memahami roh yang dipuja itu kadang-kadang boleh berinteraksi dengan kita, berjalan-jalan kan? Boleh pegang kita, boleh tengok kita, boleh dengar kita. Lepas tu dia pun seru dalam konteks berhajat. Jadi Allah nak beritahu pada ayat ni menafikan berlakunya interaksi. Jadi ada kata alahum, apakah mereka mempunyai kaki? Makna nak beritahu ayat, nak beritahu terpisahnya hubungan mereka dengan alam ini. Terpisahnya mereka dengan alam ini untuk mencampuri ataupun membantu kita. Itu adalah satu bentuk kepercayaan yang tidak ada sokongan daripada wahyu Allah. Alahum arjulun, apakah bagi mereka kaki? Yang suna biha, mereka dapat berjalan dengannya, pergi sana pergi sini. Am lahum, atau bagi mereka aidin, tangan, yabtishuna biha, mereka memegang dengannya. Am lahum, atau bagi mereka a'yunun, mata, yubsiruna biha, dengan mata itu mereka melihat apa-apa yang berlaku kat dunia ni. Jadi nak beritahu mereka tidak ada kaki untuk jalan merata lagu tu, sebab terputus hubungan dengan alam duniawi ini. Am lahum adanun yasma'una biha, dan apakah bagi mereka telinga, mereka mendengar apa yang berlaku kat dunia ni, percakapan kita, sembang kita, ataupun mendengar seruan kita. Kul, katakanlah, ud'u, serulah sekutu kamu yang kamu syirikkan, yang kamu anggap sekutu bagi Allah. Semua kemudian kiduni, lakukanlah tipu daya untukku. Lakukanlah tipu daya untukku. Fala tunziruni, janganlah menangguhkan aku, bukan kami, aku. Ni itu aku. Jangan menangguhkan aku. Silap, bukan kamu menangguhkan kami. Menangguhkan aku. Ni itu ni aku. Sama ngata. Lakulah tipu daya untukku dan janganlah kamu menangguh aku. Jadi kadang-kadang orang ni kata kita dapat pembelaan daripada roh untuk menjahannamkan kamu.
Sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah, yang dialah yang menurunkan Al-Quran. Jadi yang menurunkan Quran itulah pelindungku, dan dia adalah pelindung dan sentiasa melindungi orang-orang yang soleh. Wa huwa yatawalla as-salihin. Dan dialah yang melindungi orang-orang soleh. Jadi Allah nak ajar kepada Arab Mekah ni bahawa selain pada Allah tu, nama ada, sifat ada. Hanya Allah ada sifat, terutama sifat melindungi. Selain Allah tu tidak ada sifat memudaratkan. Macam orang dulu ni kan, tengok cerita batulah batu takut, batu belah batu takut. Apa dia? Apa dia sebenarnya batu belah batu takut ni? Kita tak faham. Tapi lepas tu cerita batu belah batu takut ni seolah macam roh mak dia boleh bantu dia. Masalah mari sini. Jadi itu dia ada isu-isu syirik kat situ, ada syirik kat situ. Kan? Adalah. Lepas tu tiba-tiba mak dia boleh tolong dia dalam berhajat. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kamu seru, min dunihi, selain daripada nama dia, selain daripada Allah, selain daripada nama dia, bukan nama Allah, tapi kamu seru dia dan kau tak berhajat. La yastati'una, tidak mereka dapat menolong kamu. La yastati'una nasrakum, membantu kamu. Wala anfusahum, dan tidak pula kepada diri mereka yang surun, mereka menolong. Allah ulang balik kita ni. Nak beritahu terputusnya hubungan manusia dengan yang nama yang dia seru selain pada Allah saja. Jadi nak beritahu surah-surah berhajat ni berlaku sepihak. Tu sepihak. Bukan tu yang suka, jin suka. Sama tadi tak? Wa in tad'uhu, jika kamu mengajak mereka kepada petunjuk, ilal huda, maklumat, la yasma'un, tidak mereka mendengar. Jadi kalau kita mengaji Quran, kita buat kajian sampai habis licin, kajian yang putus pada kajian yang buat kesebulan, ada dalam Quran menyatakan selain daripada Allah, nama yang bersifat mendengar, boleh buat sesuatu. Kita jadi rasa gagah dibanding dengan orang yang tak mengaji makna Quran. Wa tarahu, nak kata mu tengok berhala ni, mata atau gambar tu tengok kita, padahal tak tengok pun. Lepas tu takutnya kan, macam tengok kita je. Wa tarahu, engkau melihat mereka, roh yang dipuja ni, batu dia ni, berhala ni, yang zuruna ilaika, mereka melihat engkau. Betul tak? Hantu tengok kita tak? Kita tak tengok hantu, hantu tak tengok kita. Lepas tu lari, takut tak? Wahum la yubsirun, dan mereka tidak melihat pun.
Ha? Bayang dia sendiri kata. Itulah. Wahum la yubsirun. Dan tidaklah mereka melihat. Hani coba ni. Bahasa Melayu dia kata, ambil kemaafan ke beri kemaafan? Apa dia kerekut? Kita kerekut sebab kita anggap beri. Kemaafan ni anugerah. Ambillah kemaafan. Ambil tu betul. Oh, sedap-sedap nak bagi maaf. Dan dia tak maaf kita. Jadi seolah macam kita korban. Padahal memberi kemaafan tu anugerah. Ambil. Dia kata, ambil kemaafan. Ambil. Khus al-afwa. Ambillah kemaafan. Jadi mana beri, ambil. Beri ni macam kita korban. Ambil ni anugerah. Ambillah kemaafan. Bahasa kan? Kita berilah kemaafan. Bahasa Melayu tak? Kalau kita kata kita kata upali. Jadi asal makna khus ni ambil. Ambillah kemaafan. Kalau beri ni macam korban. Sedap. Kan? Kita maaf ke dia. Dia tak maaf kita. Kita tak apa tu macam mana? Dia buat salah, kita maaf ke dia. Sedap lah tu. Bunyi kita tak. Soalan macam kita korban. Padahal anugerah. Dapat maaf orang ni anugerah. Kan? Macam ubah kepahaman anugerah. Bagi orang degil dia faham lagu lain. Mengaji barang betul, tu ubah kepahaman anugerah. Orang degil dia faham lagu lain. Orang yang telus dia faham lagu lain. Orang telus nampak Nabi Muhammad nak selamatkan dia. Orang degil nampak Nabi Muhammad nak kacau daun. Jadi kita ada kadang-kadang Quran ni, kalau kita rasa Quran ni yang telah menyelamatkan kita, itu alamat ketelusan. Tapi kalau kita rasa Quran ni nak ganggu, kacau daun kepercayaan kita, itu maknanya kedegilan. Jadi berkata kita tanya diri, rasa Quran nak kacau daun kita ke, rasa Quran nak selamat kita. Kalau rasa Quran nak selamat kita, itu sebab atas dasar ketulusan kita. Jadi kita nampak lagu tu. Tapi atas dasar kedegilan kita nampak lagu lain. Macam Abu Jahal, Abu Lahab tengok Nabi. Kalau yang sahabat-sahabat yang Islam lah tengok Nabi ni, Alhamdulillah Nabi datang kan, tidak betul macam mana akidah kita. Tapi bagi orang yang macam Abu Jahal, Abu Lahab ni rasa Nabi ni kacau daun, nyebuk. Jadi kita rasa Quran ni nyebuk ke nak menyelamatkan kita. Itu alamat-alamat. Adakah kita seorang telus dengan kebenaran atau seorang degil dengan kebenaran? Jadi maaf ni makna dia peribadi. Masalah mereka dengan kau tu masalah peribadi kau maafkan. Lepas tu wa'mur bil urfi. Teruskan mengajak kepada kebaikan ni makna Quran. Mengajak kebaikan ni makna Quran. Teruskan baca ayat Quran. Wa'arid, maka berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ni yang ganggu penyampaian. Maksud orang bodoh di sini orang yang ganggu Nabi menyampaikan wahyu Allah bagi orang ni faham. Yang mengganggu Nabi menyampaikan wahyu Allah ni, Allah kata orang bodoh, jahil. Kita nak baca wahyu Allah lepas kita. Dalam nak nyampai wahyu Allah ni, kita tak boleh wahyu ke belah nafsu. Boleh wahyu. Barangkali yang kita nak sampai ni duk belah nafsu. Jadi kita ni kena istiqamah belah wahyu. Jangan marah pula. Kalau belah pula, kita belah nafsu. Kan? Dalam kita nak nyampai ni kan, orang kata sibuk dan seorang. Jaga umur sudah. Waktu kita emosi. Nak kacak kosip. Itu syaitan. Mana Allah nak kata kalau kamu nak duk belah wahyu, duklah belah wahyu, jangan duk belah nafsu. Biarlah mereka belah nafsu, kita belah wahyu. Jadi mereka syaitan, kita pun syaitan juga. Kita dah nak duk belah wahyu, duk belah wahyu.
Janganlah ada kata mengata, janganlah kata sumpah menyumpah. Duduk belah wahyu sampai sekadar lepas tanggungjawab kita. Dia tak terima sudah. Jangan kata dia balik. Kata dia balik, dia nafsu kita. Jadi bila nak kata dia balik ni, apa kata? Wa imma, dan jika yang zahannaka, menggoda engkau dari syaitan. Goda nak buat bentuk nafsu, bentuk wahyu ni sampai menyampai. Lepas tu kalau tak terima, kesabaran. Kalau nak kata balik ni, ni bukan wahyu suruh ni, syaitan suruh. Jadi bila nak kata balik ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada dak. Kan? Dia di bawah, kita nak atas meja. Mula di bawah belakang. Tu dia kaca satu, nak atas meja selalu gitu. Jadi coba cara mula nak hurang jadi ada cerita mula cerita. Mana kita duk wahyu, duk belah wahyu. Kita belah nafsu, belah setan. Dia belah setan, kita belah wahyu. Kan? Tapi kalau kita belah setan, kalau kita mana ujian keadaan, kita nak duk belah wahyu. Amrullah dia nak sampai wahyu Allah. Ujian keadaan dia tolak. Dia tolak tu ujian keadaan. Pastikan bila ujian dia tolak, pastikan amrullah juga. Jangan tergugur dengan keadaan, lalu kita pun melepas diri pada amrullah. Dia kata pok kita kata pokku. Sama-sama kata pok. Dia kata pok kita kata pok. Habis. Asal nak beritahu wahyu Allah. Inilah maksud daripada ayat sebelum ni, Al-A'raf. Makna kena sampai wahyu Allah. Cara sampai pun kena pastikan ikut wahyu, jangan ikut nafsu. Ni sekadar maklumat ni. Bukan senang ni, kena kan. Sebut bukan kita dalam naik minyak kita juga tak? Naik minyak juga. Kan? Jadi cuma bila kita mengaji wahyu Allah, kita tahulah ayat. Allah telajak itu dia, telajak. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha mengetahui. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha mengetahui. Bayangkan dalam keadaan nak baca wahyu Allah pun berlaku gangguan syaitan. Syaitan nak ganggu pun, syaitan merasakan kita kacau daun dia. Kita nak tarik kawan tu ke sini, nak selamatkan dia. Dia syaitan pegang lama dah dia. Rasa-rasa syaitan nak bagi lepas begitu saja ke, dia akan lawan kita. Cara lawan ni dia akan bisik kata-kata yang menyakitkan daripada kawan tu kepada kita. Kadang-kadang kita gurau, kita cakap lagu ni marah ke tak? Rasa marah ke, rasa alhamdulillah ke, rasa marah. Kalau rasa marah ada syaitan sebelah. Kan? Penasihat kan? 20 sen. Penasihat. Silap cari penasihat. Makna Tuhan nak beritahu kita, orang ni telus beritahu sebab nak menyelamatkan kita. Kalau kita selamat, dah boleh dapat ganjaran. Tak ada fikir apa, ketulusan. Nak dia selamat. Tak fikir apa, nak selamat. Kita marah, mana kau rindu kita. Innal ladina taqaw sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jaga hukum. Bila pok orang kata kita cakap wahyu, pok dia kata benda yang menyakitkan. Jadi pok rasa nak marah balik. Masa dapat sentuhan dari syaitan. Idza massahum, apabila menyentuh mereka ta'ifun minasyaitan, was-was dari syaitan. Bayangan-bayangan fikiran jahat, bukan wahyu, dari syaitan.
Kan? Mana perkara-perkara yang bukan wahyu, dua asbab bukan wahyu. Ataupun kadang-kadang kita cepat buat keputusan. Malah bukan wahyu keputusan. Nafsu buat keputusan, itu setan. Tadakkaru, mereka pun sedang. Sebab mereka ada maklumat dah kan. Jadi kadang-kadang berlaku ujian keadaan tu terlupa sekejap. Lepas tu ingat semula, oh silap lah. Setan ni. Fa'idah tiba-tiba mereka sedar kembali. Fa'idahum mubsirun. Sekejap. Mana teringat Allah, tadakkarun ni teringat Allah. Kan? Makna sebut Allah. Tiba-tiba mereka teringat sedar semula kesalahan mereka. Jadi kita mengaji ni kan, kadang-kadang ujian keadaan, hak kita, barang kita ngaji dah. Cuma bila berlaku ujian keadaan, terlupa hak kita ngaji. Bila kita sedar ingat Allah, sebut auzubillahi minasyaitonirrajim ke berapa ke, maka Allah buat ingat balik apa yang kita silap tu. Oh, tak khabar sebentar. Jadi sebenarnya kadang-kadang pihak lawan ni, kadang-kadang pihak yang kita nak sampai wahyu ni, kadang-kadang dia nak kita berhenti. Dia nak kita berhenti. Sebab dia buat kerja setan. Dia nak kita berhenti. Jadi nak kita berhenti tu setan sebenarnya. Tapi yang bekerja manusia. Jadi manusia tu Allah sebut wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka. Sebab nak benda asas setan. Jadi apa yang setan nak tu dia jadi wakil. Boleh mengajar. Contoh lagi. Membantu mereka. Membantu setan. Mana kalau tu katakan kalau kita jahil, kita bantu setan. Kalau kita tak jahil, kita bantu Quran. Jadi maklumat kita ada, kita kan ni bantu setan ni. Sebab maklumat kita ada. Jadi kita nak bantu Quran. Bila kita mengaji Quran, Allah akan masukkan sifat-sifat baik, sifat nak bantu Quran. Bila kita faham Quran, kita nak sokong Quran. Bila kita tak faham Quran, kita sokong nafsu setan. Fil ghayyi, dalam menyesatkan manusia. Dalam menyesatkan manusia. Sama kemudian la yuqsirun, mereka tidak henti-henti. Tidak berhenti buat benda tu. Tidak berhenti. Mereka tidak menyadari kesalahannya. Mereka ingat betul dah. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa menyadarinya. Ngejek lah gapa-gapa lah macam-macam. Mana dalam keadaan menuduh gapa-gapa ni, tak sedar benda tu satu kesalahan, tak sedar. Tahu bila? Saya mati. Kecuali kalau kita ngaji wahyu. Barang yang kawan cakap tu betul dah. Kerana kita jahil, kita kata macam-macam. Kita rasa kita betul dah. Itulah perasaan kita. Bila orang cakap lagu, ni han. Padahal hanya kau cakap tu wahyu dah. Tahu bila kita lagu tu? Sampai kepada kerana Tuhan. Kecuali kalau kita mengaji. Kan? Saya cuba kita nak beritahu, cuba beritahu. Kalau sama kita ni rasa boleh terima, tapi kalau ada orang ni kalau tengok dia duk seru pelik-pelik ni, tak cakap dia. Tak boleh ni. Cuba cakap, cuba. Bukan kita nak ni, nak tengok pada sudut hak Quran beritahu tu betul tak? Kalau orang tak asuk, memang dia. Orang tu dia kata macam-macam. Kita beritahu ni hati tak nak secabut. Kepentingan. Perasaan kita kesian dia. Barangkali kita kenal dia. Cuma
Kita tahu dia buat benda tahu betul. Cuba kita kecek sikit bahasa kita. Beritahu syirik benda ni. Hak yang mari kelah ni, hak jenis nak dah bertepuk dalam tangan. Biasanya walaupun mungkin tak faham, tapi jiwa dia jiwa menerima. Hak tak mencari ni, hak tak sen. Hak yang sebelum dia tak ada perasaan nak mengaji ni. Tu dia akan berlaku perlawanan biasanya. Tapi kita jangan menghukum, tak tahu lagi. Barangkali satu hari nanti dia terima. Tapi nak kata untuk peringkat permulaan ni dia akan berlaku. Kan? Emosi. Bila kita beritahu benda hak dia buat dah tak adalah, dia melambung. Biasa barang tak adalah ni bila kita beritahu dia melambung. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin apabila kamu tidak mendatangkan kepada mereka satu ayat. Mana ayat-ayat ni bukan yang Nabi remote adakan Nabi turun ayat Quran, surah ayat Quran. Hari ni turun 10, besok turun 12. Orang-orang pun ada malam betul. Kan? Jadi Nabi ni dia tak boleh nak kontrol turun banyak mana, turun bila. Kan? Bila Allah nak turun, turun. Waktu dia tak bersedia, waktu turun juga. Dia sedia ke tak sedia ke, waktu dia terima, dia apa tu, mana keadaan lagu mana pun, bila Allah kata turun. Walaupun Nabi kadang-kadang kan tak terfikir waktu tu turun. Maknanya bukan remote tu duduk kat Nabi bila nak turun ayat ni. Tapi orang punah ni dia ingat misi mukjizat ni duduk kat Nabi. Tinggal tekan, cek keluar gitu. Kita punah dulu lagu tu. Kita Tok Bomo hebat kan, kita kata jadi selalu. Tekan jadi selalu. Buat jadi selalu. Jadi selalu tu bahasa bisa orang dulu kita. Mana kalau buat jadi selalu tu bisa. Pada buat jadi selalu tu sihir. Bila ngaji Quran baru sihir buat jadi selalu tu. Jahil lain dia faham. Kalau buat tak jadi tak bisa mana bahasa kita ni. Bahasa sebelum kita mengaji. Kalau buat tak jadi tak bisa mana. Kalau buat dia selalu bisa Tok Bomo ni. Kepahaman kita. Rupa-rupanya Quran ajar kita tak jadi itulah ketulusan. Buat jadi selalu itulah ketipuan. Ada ketipuan. Hak ni ketulusan, hak ni ketipuan. Nak sama dengan ketu dia. Tadi ketulusan, ketipuan. Anji faham sudah. Qalu mereka berkata laula tabaitaha. Kenapa mu tak datang satu ayat Quran? Mana buat sendiri? Dia ingat tekan picit tu kot. Tu kan 5 ayat turun. Dia ingat macam Tok Bomo kali. Macam Tok Bomo lah. Tok Bomo kita faham betul lah. Kan? Tanya-tanya tekan cuk. Dekat Kota Baru. Belakang waktu pasal Siti Khadijah, motor berada sekarang. Bisa Tok Bomo ni. Tahu selalu. Jadi tahu selalu tu bahasa kita bisa. Padahal tahu selalu tu ketipuan. Pembohongan. Kul katakanlah innama sesungguhnya attabi'u aku ni, mana ada buku aku ni ikut Allah. Dia nak wahyu. Dia tak wahyu. Itu maksud attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku ikut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Kalau hari ni Tuhan tak turun sepatah, tak ada sepatah. Kalau hari Tuhan turun sesurah. Mau boleh mana-mana.
Bila kita ngaji wahyu, kita sedar bahawa yang kita anggap bisa zaman jahil kita tu, rupa-rupanya cari pengaruh. Yang kita anggap tak bisa mana tu, itulah keterusan. Macam waktu kita dalam cerita Al-Surah Al-Kahfi ya. Nabi kita mari esok, kita tengok Jibril tak mari. Jadi sampai orang macam melecehkan Nabi. Jadi bagi orang yang ada pengalaman kita, ini keterusan. Mana Nabi bukan jadi pengaruh. Tapi orang tak ada pengalaman ni, kalau jenis tak mari-mari ni, tak bisa mana. Kalau kita contoh, siapa dia tak mau jumpa ni, tak bisa mana ni. Patut tahu selalu dah. Jadi Quran ini basair min rabbikum. Basair ini makna dia hujah-hujah, bukti-bukti dari Tuhan kamu. Quran ini bukti. Jadi Islam ni kaya dengan bukti. Setiap dakwaan ada bukti. Hudan, maklumat. Lepas tu rahmat, tengok. Hudan, rahmat. Maklumat, rahmat. Rahmat apa dia? Keampunan dan syurga. Nak ajar kita ngaji wahyu ni, tak ada maklumat, jangan harap ada rahmat. Ada maklumat, insya-Allah rahmat menanti. Apa dia rahmat? Keampunan dan syurga. Liqaumin, bagi kaum yang ingin beriman. Mana Tuhan tak pilih siapa? Siapa-siapa ingin nak terima Quran, nak tolak hak dia faham selama ni, Allah janji syurga. Tak kira siapa dia, tak kira macam mana dia sebelum ni. Tuhan kata, mu terima je apa wahyu kata ni, hak sebelum ni Allah ampun. Dia tak lagu ni. Mu siapa? Tak kamu. Tak boleh. Tak. Jangan kita surah Al-Araf ni, hak ahli sihir tu tengok. Dia langsung tunduk, langsung Allah terima. Langsung tunduk, minta ampun selalu, lepas tu mati syahid pula. Hari tu dia ni tak bohong, ahli sihir. Hari tu dia beriman, hari tu Allah angkat darjat selalu. Makna dia bukan makna bila kita ni jenis jenayah tahap 1, tahap 2, tahap 3, makna tahap 3 lambat sikit tu nak terima. Tak. 1 ke, 2 ke, 3 ke, nak taubat, Allah terima selalu. Allah tak kira. Yang penting nak terima je, Tuhan ampun. Tahap 4 tu kunci mati dah. Wa idza, dan apabila Qur'an dibacakan Al-Quran ke atas kamu, fastami'u, dengarlah dengan teliti. Apa dia? Lafaznya ke maknanya? Makna dia. Fastami'u lahu, dengarlah dengan teliti baginya. Jadi beza apa? Isma' dengan istami'. Kalau isma', kalau sami'a, isma', makna macam kita jalan kat bawah tu, dengar bunyi orang baiki rumah, apa tu, ubat bangunan tu. Tu sami'ah. Kita jalan tepi jalan tu dengar bunyi bunyi kenderaan, tu sami'ah. Tapi kalau kita lalu sendiri, macam ada orang mengajar lah, lepas tu dia dengar mengajar ke apa, tu istama'ah. Makna dia macam bunyi orang mengajar tu, dia mengajar ke apa. Lepas tu dia cuba ikhtiar untuk dengar. Apa dia ajar? Hati istama'ah. Ada satu usaha untuk ikhtiar untuk memahami apa dia ada tajuk apa dia kecil tu. Tajuk apa dia kecil tu istama'ah. Makna dia lebih lagi. Ada bahasa Inggeris apa? Dengar dengan teliti ke mana? Itulah kan. Wa ansitu, diam dalam konteks memperhatikan. Ansitu ni diam dalam konteks memperhatikan.
Diam ni supaya kita boleh faham maksud dia. Diam supaya kita faham apa yang ingin disampaikan. La'allakum turhamun. Nak beritahu di sebalik diam mendengar ayat Allah itu ada sebab-sebab keampunan. Walaupun kita ni tak satu, tak dua, tak tiga, tapi diam, rela untuk diam, untuk dengar makna Quran itu, ada sebab-sebab keampunan datang kepada kita. Keampunan. Macam Ikrimah ni kan, barangkali dia dengar dah buat satu ayat buat tentang apa tu, Allah beritahu kalau dekat laut ni Allah saja, dekat darat ni juga. Dia dengar tapi dia lambat faham. Bila dia faham, duduk kat laut baru dia faham. Maknanya dia ada dengar satu ayat. Yang ni Muhammad nak sampai kat aku ni, mana kat laut baru dia terfikir balik apa dia dengar tu. Mana ada tu. Makna dapat Tuhan. Walaupun dia ni mana dalam arahan Nabi ni nama-nama yang hendak dibunuh. Sebab Nabi buat isyad, dia ni tak ada lah hari ni yang mati kafir. Isyad Nabi. Cuma isteri dia mujuk, wahai Rasulullah, isteri dia Ikrimah ni orang cerdik, cuma dia tidak bagi peluang sikit apa kan. Maknanya nak bagi dengar mana ayat banyak ni, dia tafsir. Anak bujahan. Boleh tak dia ni bawa boleh dengar aku, bagi peluang nak sampai sikit wahyu Allah. Sebab dia orang cerdik, tapi cerdik pun tapi tidak bagi peluang kepada diri sendiri untuk dengar wahyu Allah ni. Jadi tak nampak juga. Dia kena cerdik dengan rela untuk dengar, baru nampak Quran. Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah pula. Isteri Ikrimah ni. Isteri Ikrimah ni Islam dah. Bukan isteri Rasulullah, isteri Ikrimah ni. Dia kenal suami dia. Suami aku ni orang cerdik, cuma dia ni tak sedengar, tidak mau bagi pulang. Macam takut nanti kan dengar wahyu Allah ni buat pahaman lain. Dia faham lagu tu, dia faham makna sebenarnya Quran di mana buat pahaman sesat. Tapi kadang-kadang gitulah kita kadang-kadang takut benar dengan Quran. Pahaman apa Quran ni? Tak ada pahaman kalamullah. Lepas tu kita fikirlah sendiri, dah terima, tak terima sudah. Bukan bahasa apa, kita fikir kenapa dia Tuhan beritahu ni munasabah berlaku. Hak kita buat tak munasabah, hak Tuhan beritahu tu munasabah. Lepas tu tak ada alasan kita untuk kita tolak, maka kita pun terima. Wazkur rabbaka, dan sebutlah Tuhan engkau. Ingatlah Tuhan engkau fi nafsika, pada diri engkau. Pada diri engkau. Dalam keadaan tadarru'an, merendahkan hati. Sebut nama Tuhan engkau dengan dalam dirimu, dengan rendah hati dan rasa takut. Dengan rendah hati dan rasa takut, wa khifah, rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak keras daripada perkataan. Biasa aja, tapi mempengaruhi. Walaupun sekali sebut, tapi dia menghayati. Bukan banyak. Tuhan tak kira banyak, Tuhan kira memberi kesan. Sebab tu dalam zikir-zikir Nabi ajar ni, mana ada lebih daripada 100. Tuhan tahu dah, lebih 100 ni kita akan jadi hilang hak penghayatan. Tapi nak lebih boleh, kita sendiri, jangan orang lain letak. Contoh kita dah biasa 200 dah, tambah 300, contoh dah, tak apa. Jangan orang lain letak. Kalau orang letak, kita hilang konsentrate. Kita duk fikir nombor tu. Dia sekali tak apa, tapi memberi kesan. Kalau nak bilang, hak Nabi sebut kita. Atau kita tentu sendiri. Tapi tambah lah. 100, 200, 300. Kita boleh tetap untuk kita, tapi orang lain tak boleh. Orang lain itulah bahaya.
Bimbang-bimbang orang lain tu jin. So, Ustaz kayak apa je? Ha? Laksa, Ustaz. Laksa kan. Jangan orang lain tetap kita. Jangan. Kalau nak tetap, kita sendiri. Kalau nak ambil, yang tetapkan Nabi. Kalau tidak, dia akan jadi ilmu jin. Ilmu jin ni tak mesti seru jin. Zikir-zikir bentuk zikir Nabi dah, tapi kita buat nombor. Nombor tu orang tetapkan. Orang tu siapa? Tak boleh cari siapa. Lepas tu kita kena tetap sendiri. Kalau kita tak tetap pun. Macam mak suruh tu Ustaz. Ha? Mak suruh tu. Kenapa? Bolehlah dia kata 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau makna dia tu asal kita balik asal. Makna yang boleh tetap tu adalah Nabi atau kita tetap sendiri. Kalau Nabi tak apa. Kalau orang lain jangan. Kita jangan ajar lagu tu. Lain rumit nanti. Nabi kita je, Ha? Nabi kau Ayat. kita. Kena buat kajian biar sampai tuntas. Kesimpulan. Dia jelas. Jumpa-jumpa itu le tiga. Itulah kita kena buat kesimpulan bahawa 3 ni Nabi ke tak contoh. Sampai kita buat kesimpulan macam kita tak ada kereta lah. Alah kita itulah kata kita banyak lagi ni kan. Cuba. Kalau pengen jadi pun Ustaz. Tak. Tak boleh kita. Kita kena ngaji dulu. Boleh ngaji. Iyalah. Sebelum Quran tak habis lagi ni. Cuma bentuk yang kita tu kita kata mengajar ni kan. Dia kena A, B, C. D, tak ada kita tu guru kita mati dulu. Tak kasih je. Kena lagu tu. Jadi jangan kita lebih daripada kemampuan kita. Kalau sekadar tu betul lah. Maknanya yang Nabi tahu ni yang dah sampai orang kita dah. Tak kat tu je. Mana kalau kita nak ambil daripada orang lain, mesti Nabi. Kalau kita nak tetap, kita sendiri. Kita tak boleh ajar orang lain. Tak boleh ajar orang lain. Tak boleh ajar orang lain. Kalau nak ajar orang lain, hak Nabi. Itu konsep. Supaya amalan jin ni mati. Amalan jin ni mati. Kan? Kalau tidak tak mati amalan jin. Dah kita ajar lagu tu. Bila kita dah konsep kita ni ambil lagu tu, dapat amalan jin. Tak ada tuduh, tapi di antaranya dia akan berlaku. Bila kita main-main telah lagu tu, dapat amalan jin. Kat Indonesia banyak amalan jin. Subhanallah 33. Tu memang waris Nabi. Anak confirm. Tak apa. Tu kita. Bagi amalan ni dia ada 3. Dia ada pilihan nombor ni. Dia ada 3 dia ada. Kalau kita nak cari hadis ni, Gini. Tajuk lagu ni kita kena tanya orang yang lebih arif. Kelahannya ni tajuk Quran ada malas takut silap. Kan? Yalah, tak ada tahu ada malas jawab. So ada tak jelas tak sedap tu. Mana kita nak beritahu tak sedap. Macam kita contoh kita kadang-kadang tajuk ni kita ngaji dah. Tapi bila kita tak mantap, jadi tak sedap ni. Tak urat, tak kemah. Makna kita hanya sekadar gitu je. Kita tak. Hak yang kita kena ngajar tu, hak kita tak faham tu, hak kita faham. Tanya sikit. Sudah orang setakat tu. Kita kata-kata gini, kata-kata setakat ni yang kita ngaji dulu untuk guru kita tak ada mati dulu. Jangan lebih. Lebih tak tahu jawab. Biar orang kata kita tahu. Orang tak tahu. Tu dia panggil kejujuran. Kita bila mantap baru kita mengajar. Tak mantap jangan. Nanti kalau silap, jadi hal masalah. Baik kita sekat dulu sekadar soal gini. Mana kalau anda tak tahu. Kalau tak tahu. Benda yang kita kata lagu ni hak yang kita dengar je lah kuat. Tapi kalau kita tak mengaji memang rumit. Kita nak hurau je tak mantap je. Ustaz, Ya. kata satu tu memang ada hadis kok. Ada hadis kok. Tak kata tak boleh daripada Ada. Nah pagi-pagi tu kan. La ilaha illallah wa la syarikalah tu 100 kali. Itu dalam Perisam Muslim kan. Memang zikir-zikir ni tak boleh 100. Ini dah termasuk hurai dalam tajuk Perisam Muslim kan. Kenapa hikmah zikir-zikir Nabi tak boleh 100? Sebab kalau lebih kita tak fikir penghayatan tu, fikir nombor. Kita sendiri tahu diri kita ni. Tu maksud belaka dah. Yalah.
Meninggal dah tuan dia. Ini ada. Masa nak jual buku tu, Perisai Muslim tu, kena ambil tu masih dapat bersih. Hak yang buat tu meninggal. Tapi semua tu hanya betul lah. Perisai Muslim terjemah. Perisai Muslim dari Islam keluar tu. Kecil tu. Jadi kita pengajar tu. Kalau nak kita boleh penjelasan dia dalam bentuk Telegram mana semua ada tu masih dia buat bagus dia susah boleh untuk anak pergi syurga mun dia tu musalli habis pun dia buat bentuk Telegram kita susah boleh dah mana kalau tengok video dia masa dia ngajar tu kan rambut dia putih rasa macam muda lagi. Bayangkan nilai dia buat Telegram tu betul banyak betul. Nak kata tak ada lek kita nak learning ilmu ni kan. Tak tahu lah nak jawab macam mana kira esok. Hak bagai mudah. Mana ilmu cari kita lah ni. Kita malah cari. Ilmu cari kita. Cuma ilmu cari kita. Marilah dengar saya. Marilah dengar saya. Percuma. Marilah dengar saya. Tak adalah mengantuk kita kan. Pagi gelap, petang gelap, malam. Kan? Mana lah ni. Tak tahu lah nak jawab waktu hari esok macam mana. Tak tahu lah kita. Marilah dengar saya. Munatul Musalli kan. Kitab Riyadhus Salihin. Lepas tu Fiqh bin Haji. Fiqh bin Haji lama dia haji habis. Fiqh Syafi'i ni. Jilid 1 dia buat. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Lepas tu tamat. Lepas tu habis. Anda tengok gambar dia ajar masa muda tu. Rambut dia masa muda lagi. Nak pergi habis bukan senang. Orang susu tu. Mana bahagian fiqh Syafi'i. Kita Fiqh bin Haji. Ada habis. Munatul Musalli. Ada habis dia ngajar. Apa lagi? Apa alasan kita? Hadis ada. Mana kalau kita nak amal ni, habis ke dengar. Rasa kata tak ada kita amal tak ada. Mana banyaknya. Maknanya yang dia orang buat kita ni kan. Tu kalau tak jumpa orang betul ni tahu kita. Kan? Cuai. Lah ni kalau tak jumpa orang betul sebelum kembali ke rahmatullah, cuai. Sebab pagi petang semalam kalau non stop ni kan. Sebab tu kita ajar kan kereta kita tu pergi kedai Cina kan. Kita nak pasang USB. Jangan hak jenis model sikit. Model ni payah dia kadang-kadang dia kita setiap kali masuk dia ulang pula. Sebab model sangat. Hak jenis USB hak murah 300 tu kan hak cucuk tu. Kita tu kereta kita tu 2 kali hantar Quran 30 juzuk. Dalam kereta bila dalam kereta kita dengar dengan teliti. Dalam rumah lain, dalam rumah ni kadang-kadang nak sambut tak boleh. Macam gangguan banyak. Dalam kereta ni jadi kita dengar dengan teliti. Berapa satu. Kadang-kadang kan yang kita sampai kelas ni semua daripada kita mengaji daurah dah. Lepas tu kita dengar pula nak kemas kadang-kadang lupa. 2 kali hantar kereta tu. Kan, mana kita kumpul surah Al-A'raf kadang-kadang 2013, 14 buat satu folder. Kalau nak minta kita kan, makna nak buat satu paragraf tak cukup. Sebab apa? 2010, 13, 14, 15, 16 30 juzuk tu tak cukup. Kita kena ambil satu paragraf untuk satu surah. Habis dengan surah pula banyak sangat. Lama dah kita dengar lah ni tak habis kata bila aku nak dengar tajuk dia pula ni. Tapi tajuk ni tak kembali dengar lagi. Tapi nak kata kesan daripada mendengar tu Allah banyak benda. Ya. Pada kita duduk dia khayal benda lain nak kata dengar Quran. Kalau dengar Quran kita tak faham. Tak terjemahan. Ya. Surah Al-Baqarah ulang. Sebab dia kereta kita tu kan. Bila kita berhenti, tak ganggu kita berhenti. Berhenti. Kita start pula. Sama pula tempat tu. Dia tak ulang semula. Tu untung. Jadi ikut. Kita tak ganggu dah. Kita tutup kereta. Berhenti. Buka pula. Tempat berhenti. Hak tu sama. Tak boleh. Pergi kedai jedang kita. Kita bagi lah. Ni jalan ni orang tak ada dengar. Kita minta kat murid dia ngajar betul. Barang nak mengaji dalam kereta ni kan. Allah, tak ada anak kita. Rasa tak ada tu, hak malah hati tak habis lagi hal. Macam-macam.
Bagi kita ni hak tamat-tamat berlaku. Dalam bentuk pendrive kan tak bawa tak? Pendrive. Bagi pendrive kita masuk. Yang penting kereta tu ada USB. Kalau kat rumah, kita faham dah. Kan? Betul. Dia dengar kita, bukan kita dengar dia. Tak boleh dia ganggu banyak lah rumah ni. Dia dalam kereta tu Tommy. Kan? Kalau kita dengar nak kereta, tak tumpu kita macam luar kereta ni, dia macam dia banyak-banyak kerja. Dalam kereta ni, tumpu betul. Saya. Setiap kali dengar, adalah benda baru dia. Jadi benda tu kan mengukuh. Sebab kita kalau nak dalam kelas kita nak mengaji, kan, dalam kelas, masalah kelas tak ada. Rumah ni tak ada juga. Kadang-kadang kita nak duduk, nak dengar video, tak ada. Lepas tu kita kena buat lagu tu. Biar tamak barang molek, tak apa, tamak barang molek. Kena ada satu, kan, walaupun kita kata ya malah pengajian secara video audio ni tak kukuh, tapi pada kita duduk khayal benda lain, dengar benda lain. Kan? Kita pun banyak kali hantar dalam kereta tu 30 juzuk. Hak bahagian daurah tu lain, hak bahagian dalam kereta dengan kereta ni. Tak. Siapa nak cuba mari kita ajar. Pergi kedai, kata kita nak beli USB. Hak jangan model sangat, hak jenis biasa je. Kalau hak model sangat ni kan, macam kereta ni, dia jenis tak tahu macam mana, makna susah, jadi terlalu model rumit. Dia hak jenis yang gitu, hak jenis dia kata hak tak lama sangat. Bukan kaset tu, dia jenis macam cucuk tu. Cucuk tu kan, USB. Makna bila kita cucuk dia sambung. Kan? Contoh kalau macam kita pasang, contoh kita dengar Fiqh bin Haji Syafi'i kan. Jilid 1. Mana dia jilid 1? Dia ulang. Sampai kita puas hati. Tu kau pula. Sebab kita ulang-ulang dengan habis. Dia contoh satu tajuk dia kan. Kita tekan ulang. Dia ulang. Sampai kita puas hati dan kita rasa ingat belakang, baru kita tekan. Dia ulang, dia gadi. Kadang-kadang kalau dengar sebentar lalu tu dia tak ingat. Cara gitu. Habis satu ni kita nak ajar ni. Ya. Boleh. Pada kita rugi, banyak rugi kita. Tak ada. Bayar tak ni. Kalau balik tu pasang audio kan, dia cakap seorang kita tidur dulu. Kita cuba dah tak jadi. Kadang-kadang masuk inti, malah Nadi kacau kita padahal ni. Jadi tak boleh, dia kena kereta juga. Tu kereta tu banyak semua. Jangan gantung dalam kelas ni tak jadi. Jadi banyak benda tu jumpa. Oh, insya-Allah kayanya. Ilmu Allah ni. Bil ghuduwi wal asal. Di waktu pagi dan petang, wala takut, janganlah kamu jadi minal ghafilin, kan? Sebagai daripada orang-orang lalai. Jangan lalai. Dalam kereta tak lalai. Kan? Mana kita sentiasa menjadi orang-orang yang mengaji. Innal ladina, sesungguhnya orang-orangnya inda rabbika. Bukan orang-orangnya ni malaikat. Malaikat yang di sisi Tuhan engkau. Malaikat yang di sisi Tuhan engkau. La yastakbiruna. Mereka tidak merasa sombong dari beribadah kepadanya. Ibadah tauhid, bukan syirik. Ibadah tauhid. Dan mereka sentiasa bertasbih kepadanya. Siapa dia ni? Malaikat. Wa yusabbihunahu. Jadi ibadat ialah tiru malaikat. Ibadat ni nak tiru malaikat. Ibadat kita ni tiru malaikat. Dan kepadanya lah mereka bersujud. Jadi kalau muntah kita, bahagian-bahagian
sentiasa zikir kita ni ada dah malaikat. Mu tak sesudah. Seolah lagu tu. Hak ni untukmu je wahai manusia. Mu tak usah tak apa. Bukan aku berhajat padamu, mu berhajat pada aku. Kalau bagai-bagai ibadat ni ada dah hamba aku iaitu malaikat yang lebih dah. Kan? Jadi jangan rasa kita diolah macam-macam lebih istimewa. Jadi kita ni sekarang ni sangat berhajat kepada Allah, bukan Allah hajat kepada kita. Jadi mu terima, tak terima sudah. Kalau mu terima, mu adalah orang yang paling beruntung akhir esok. Kalau mu tak terima, tak apa. Okey, apa tu surah yang kita nak ngaji lepas ni? Iaitu surah apa? Surah Al-A'raf. Surah sampai kan wahyu Allah sampai habis licin. Berlaku tak gangguan? Barangkali berlaku. Bila berlaku gangguan, halangan, kalau kita tak ada satu cara untuk nak menghalang halangan tu, payah lah. Makna halangan tu bukan sekadar halangan, nak bunuh kita lagi. Kan? Halangan bukan sekadar halangan, nak bunuh kita lagi. Maka sebab itulah dalam konteks agama ni dibenarkan jihad. Asal nak menyelamatkan demo. Tapi demo nak bunuh kita pula. Kita wajib selamatkan seluruh anggota badan kita. Tapi kalau doktor kata kena potong tangan ni, nanti stroke otak. Betul tak? Kita hakikat asal nak selamat belaka, tapi doktor kata potong tangan ni. Kalau tak potong tangan, stroke otak. Tak ada arah, tak pasal potong. Macam bunuh orang juga. Bunuh dalam jihad ni mana bukan dia nak bunuh dia, tapi dia nak bunuh kita. Kita ni wahyu tak sampai habis lagi. Kalau kita mati, orang yang tak ada maklumat ni nanya ke dia. Jadi atas hasan li ghairi, untuk menyelamatkan orang lain, jihad terpaksa mana jihad ni disyariatkan. Jadi surah Al-Anfal ni tajuk jihad. Dan tajuk jihad dalam tu ada tentang apa? Keuntungan-keuntungan atau rampasan yang berlaku dalam peperangan. Mana kita bukan nak barang rampasan tu, kita nak menegakkan kalimah Allah. Boleh jadi mati, tapi tak mati. Maka kalau dapat harta rampasan perang itu, itulah setinggi-tinggi, semulia-mulia rezeki. Sebab kita sanggup mati, tiba-tiba tak mati. Jadi dapat rampasan perang itu adalah sebaik-baik rezeki. Lepas tu surah itu surah apa? Surah Taubah. Mana kalau orang tidak usah untuk menyampaikan wahyu Allah atau untuk berjihad pada jalan jihad pedang, dua ni, makna tak ada dah, itu alamat munafik. Surah Taubah tu tajuk munafik. Surah Taubah ni surah yang di antara surah yang last turun. Makna dia dah 20 tahun turun Quran ni tak berubah juga munafik. Soalan lagu tu. Dan hukum dia putusan Allah Taala terhadap orang munafik. Surah At-Taubah. Kita tekan ni dah. Esoklah ke surah Al-Anfal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.